Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ma ba'. Kita teruskan pengajian daripada kitab Adab Mufrad karangan Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah, ataupun lebih terkenal dengan panggilan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang wafatnya pada tahun 256 Hijrah, ketika umur beliau maksudnya kurang 2 minggu untuk lengkap 63 tahun. Dan kewafatan beliau di bumi Samarkand, sebuah negeri dalam negara Uzbekistan, insya-Allah. Jadi kita akan terus pengajian bab birri man kana yasiluhu abuhu, bab menyatakan wajib berbakti ataupun menghormati kepada kawan-kawan ibu bapa. Wajib menghormati, memuliakan kawan-kawan kepada ibu bapa kita. Hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Dinar, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, telah lalu seorang badui dalam satu perjalanan yang dahulu bapa pada Arab badui itu tersebut adalah kenalan, ini kawan rapat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni, hadis ni riwayat anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni jumpa kepada seorang lelaki yang mana ayah lelaki itu kawan dengan ayah dia, iaitu Umar Khattab. Okey. Maka dia jumpa aja, dia turun daripada kenderaan dia, keldai dia. Dia jumpa Arab Badui tersebut, dia tanya, "Bukankah engkau ni anak si fulan bin fulan? Ayah engkau nama ni?" Badui itu menjawab, "Ya, betul." Lalu Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, menghadiahkan khimarnya, keldainya. Bagi kereta tu, tuan. Bagi kunci kereta tu dia kalau kita lah. Bagi keldai, bagi jubah, bagi kain selendang, bagi duit lagi, bagi makanan lagi kat dia, apa yang dia bawa tadi, bagi semua. Hadiah, sedekah kepada Arab Badui itu yang duduk tepi jalan. Himar dan melepaskan serbannya di kepalanya, lalu memberikan kepada Arab Badui itu serbannya. Maka berkatalah sebagian orang yang ikut Abdullah bin Umar, rombongan dia orang kata, "Wahai tuan guru, bukankah cukup kalau kita sedekah ke dia, bagi duit je lah. Ni sampai bagi keldai, bagi serban, bagi jubah orang Arab ni 2-3 lapis, kan? Kita selapis ni je kalau buka dah nampak badan lah, kan? Dia ada 2 lapis lagi, selapis lagi jubah luar. Yang tu dia bagi pada Arab Badui tadi. Kalau bagi duit berapa dirham, okey lah, cukup dah." Lalu Sayyidina Abdullah bin Umar tegur dia orang, "Engkau tak kenal dia, kan? Engkau tak kenal dia ni punya ayah dia dulu, ayah dia kawan dengan ayah aku, Umar Khattab." Sampai macam tu Abdullah bin Umar menghormati. Kita kawan langsung pada ayah kita, mak kita, kenal tak? Kena ambil tahu. Kita tahu kawan-kawan yang mana, bukan kawan-kawan yang rahsia-rahsia tu. Tak payah nak korek yang tu. Kawan yang kita tahu rajin bersama dengan dia, duduk sembang, seronok-seronok, happy kan dia, bawa pergi masjid ke, bawa kalau nak pergi klinik, dia tolong bawa kereta dia ke, contohnya. Kawan yang macam tu. Kawan yang zaman jahiliah tak payahlah, kan? Zaman dia nakal-nakal, tu tak payah, tak apalah, tak kenal pun. Ni zaman dia baik dah berubah, dah bawa ke tempat yang baik, bersama-sama dengan Pak Haji tu, Pak Long ujung kampung ni dan sebagainya, kita cam. Maka Abdullah bin Umar kata, "Tahu tak,
dia tegur, peliharalah akan kasih sayang, yakni orang yang pernah berhubungan rapat seperti sahabat rapat kepada ayah dan bondamu. Kena jaga tu. Kan, dulu ayah mak kita sayang, sukalah dengan dia ni, rapat, baik, maka kita tahu, kita kenal, kita kehormati, kita muliakan dengan mungkin sekali-sekala bagi hadiah, ataupun datang assalamualaikum, tegur sapa, kan, ataupun dia ada keperluan apa, kita bantu dan sebagainya. Jangan engkau putuskan hubungan dengan kawan-kawan ayahmu, kerana itu boleh memadamkan cahaya wajahmu. Kalau kamu buat tak peduli, jumpa kawan mak kita, kawan ayah kita, buat tutup tingkap kereta jalannya, tak tegur pun, salam pun tak, apa pun tak, buat tak tahu je, buat tak kenal je, maka akan memadamkan cahaya wajahmu. Apa cahaya wajah, tuan-tuan? Cahaya wajah bukanlah putih muka, cerah ya. Itu boleh pakai kosmetik, pakai itu kan cerah muka, bukan yang tu. Cahaya di akhirat, di mana Allah nak mengenali orang Islam, ada cahaya pada wajahnya. Ada cahaya pada wajah. Orang munafik gelap, orang kafir lagilah gelap gelita. Sehingga disebut dalam Quran, orang munafik ni nampak orang Islam, orang mukmin duduk sebelah kawasan yang bercahaya wajah anggota wuduk. Maka mereka kata, Pak Haji, Haji kenal tak saya jiran Haji dulu, saya kawan sepejabat, kan? Boleh saya nak tumpang tak? Saya dalam gelap ni gelita nak tumpang cahaya. Jadi bila dia nak dekat je, malaikat datang hantam dia, pukul dia, pum, pergi jauh-jauh, kamu tak layak masuk sana. Sana kelompok orang beriman. Itu cahaya. Tapi cahaya tu sebenarnya dah ada dalam dunia ni, kat muka kita, kat anggota. Cuma Allah tak bagi mata kita nampak, ada filter, mata kita tak boleh nampak. Mata kita, orang-orang saleh, wali Allah, mereka nampak cahaya tu. Jadi tak apalah, bab dunia ni tak nampak pun tak apa, tapi di akhirat tu kita nak cahaya. Sehingga Rasulullah SAW kata, satu ketika Rasulullah kata, aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku, sangat rindu nak jumpa saudara-saudaraku. Maka para sahabat tanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami yang duduk depan ni saudara engkau ya Rasulullah, ni ada depan ni. Biasa rindu tak jumpa kan, ni duduk depan. Rasulullah kata, kamu sahabat aku, antum ashabi, kamu sahabat aku. Habis itu, siapa saudara engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, saudara aku adalah orang yang beriman dengan aku, yang yakin percaya beriman pada aku, tapi tak pernah jumpa aku, tak pernah jumpa. Mudah-mudahan kita di kalangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doa lah sikit, mudah-mudahan kita di kalangan saudara-saudara Rasulullah SAW yang Rasulullah merinduinya. Okey, sahabat tanya Rasulullah, macam mana kau nak cam itu saudara engkau di akhirat nanti, dah tak nak jumpa kat dunia? Kalau jumpa mungkin kita cam kan, pernah kenal. Ni tak pernah jumpa muka di dunia, macam mana kau nak kenal saudara-saudara engkau di akhirat nanti yang dah beriman? Nabi kata, aku dapat kenal khas untuk umatku daripada kesan-kesan wuduk, seperti mana kamu kenal kuda-kuda kamu dengan tanda-tanda. Tanda bulu kaki ni putih, kat sini putih, belang-belang macam ni, ni kuda aku. Kamu boleh kenal macam tu, aku juga kenal itu umat aku daripada kesan-kesan wuduk. Maka kita ambil wuduk tu, gosok elok-elok, basuh lengkap 3 kali kalau ada kesempatan lah. Dan apa ni, jangan basuh sambil lewa, sambil-sambil. Tuan-tuan kadang-kadang orang ambil wuduk, saya kadang nampak juga orang ambil wuduk, khusus pada kaki lah, tak nak cerita anggota lain, pada kaki kadang-kadang dia tak boleh nak tunduk, dia tak nak tunduk, nak gosok kaki kan, paip tinggi, dia main tadah kaki, air turun gitu je kaki dia, gelang bagi masuk celah jari, tak gosok pun, tak sah wuduk dia. Nabi kata, fawailul lil aqab minan nar, celakalah tumit yang bawa tuan dia masuk neraka. Pasal apa? Tumit kita kan selalunya ada pecah-pecahan, tambah kalau tuan-tuan pakai kasut stokin, mungkinlah kurang sikit pecahan, pecah-pecah tu. Kalau pakai selipar tengah musim panas kering, dia akan pecah tumit. Jadi kalau kita basuh macam tu, air tak masuk celahan-celahan, line-line tumit kita tu dan pecah-pecahan tadi ni, maka itu semayang kita menyebabkan tak sah. Itu tumit yang bawa pada neraka, macam tak semayang kan. Jadi kena gosok tapak kaki, tambah celah jari ni, ada jari yang rapat-rapat macam tu, kena gosok.
supaya air itu sampai. Jadi Nabi dapat kesan umat dia dengan kesan wuduk bercahaya. Lagi banyak dia ambil wuduk, lagi lama dia berwuduk. Maksudnya lama apa? Lama dia simpan wuduk dia. Lagi power dia tu makin kuat, bercahaya. Itu Nabi kenal. Jadi cahaya tu akan terpadam kalau salah satu perbuatan dia, salah satunya dia buat lupa kepada kawan-kawan mak ayah dia. Tak penat, tak buat, tak kenal. Alah tu kawan ayah, bukan kawan kita. Selalunya cakap macam tu. Kan? Jangan. Kita tetap hormat dia orang. Sekurang-kurang bagi salam, tegur, kenalkan saya ni anak Tok Mat ni. Contohnya orang kampung panggil Tok Mat, kan? Anak Pak Man ni, kan? Jadi ya kawan-kawan kita lah. Cukuplah mudah-mudahan sekadar tu, hubung balik silaturahim. Begitu hadis seterusnya. Ini hadis tadi menunjukkan bahawa wajib kita menghormati kawan-kawan mak ayah kita yang baik, yang membawa kepada jalan baik. Tadi kita sebut bukan kawan-kawan yang zaman jahiliah, zaman tak kenal Allah, itu tak payah. Ya. Okey, yang hadis seterusnya berkaitan tajuk yang sama, pendek, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna abarral birra, sesungguhnya bakti yang paling baik, berbakti dengan yang paling baik adalah an yasilar rajulu ahla wuddi abihi, iaitu seorang anak kalau nak bakti pada mak ayah dia dengan cara yang terbaik, salah satu yang cara terbaik adalah dia menyambung balik kasih sayang mak ayah dia. Kasih sayang mak ayah dia, minta maaf kita sebut, termasuk mungkin mak tiri, ayah tiri. Kita geram mak tiri kita, kan, marah ke apa ke, tak suka ke. Tak suka pasal dia isteri ayah kita. Dia pernah jadi kasih sayang pada ayah kita. Tetap kita kena jaga hubungan. Walaupun hati tak suka, jangan putus, jangan bergaduh, tetap jaga hubungan. Kita nak dapat ada cahaya di akhirat, nak dapat. Tak nak duduk dalam kelompok orang munafik yang gelap, tak nak duduk dalam kafir yang gelap, nak duduk dalam kelompok orang mukmin bercahaya. Jaga hubungan. Hubungan orang yang pernah berkasih sayang dengan mak ayah kita, termasuk bekas suami adalah mak tiri, pak tiri kita. Termasuk juga siapa saja kawan dia, tu termasuk sekali. Kawan dia baik sungguh dengan Pak Haji tu, kita pun kena jaga. Masuk tadi. Masya Allah. Begitulah hadis lain, riwayat daripada anna mana dia? Anna abahu qala kuntu jalisan fi masjid al-Madinah ma'a Amr bin Uthman. Ni cerita Amr bin Uthman. Siapa Amr bin Uthman? Anak Sayyidina Uthman bin Affan. Pernah kenal kan? Pernah dengar nama tu? Uthman bin Affan siapa? Khalifah Islam yang apa tuan? Yang ketiga. Kan? Jangan tak jawab kita anggap banyak tak kenal, tak tahu pula ni. Soalan ujian tak dijawab ni, kan? Fail. Jadi Uthman bapa pada Amru ni, Uthman bin Affan, Khalifah Islam yang ketiga, sahabat Nabi. Jadi ini cerita anak dia Amru. Amru ni pernah duduk kat tiang Masjid Nabawi, duduk rehatlah sementara tunggu sembahyang waktu duha. Nak sampai zuhur tu, tunggu situ. Tiba-tiba famarra bina Abdullah bin Salam. Tiba-tiba Abdullah bin Salam masuk masjid. Abdullah bin Salam siapa? Sahabat Nabi jugalah. Abdullah bin Salam asalnya pendeta Yahudi. Dia orang Yahudi pertama Madinah yang syahadah masuk Islam depan Nabi SAW. Jadi dia Islam lah. Nama asalnya bukan Abdullah, nama asalnya adalah Hissin bin Salam, tapi Nabi tukar kepada Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ni ketika tu dia berumur tua lah. Dia jalan mungkin papah, anak dia tolong papah jalan. Zaman tak ada wheelchair kan, papah jalan masuk masjid. Ketika tu Amru bin Uthman tadi duduk dalam masjid. Jadi Abdullah bin Salam lalu depan Amru, anak Uthman bin Affan ni. Amru tak tegur pun Abdullah bin Salam, tak tegur. Dia tengok biasalah kita duduk kat tiang orang lalu, kita okey lah, kita kan tak ganggu dia. Fanafadha anil majlis, sampai selesai majlis, selesai sembahyang, selesai semua, nak balik keluar.
Thumma atafa alaihi, kemudian Abdullah bin Salam tengok muka Amru tu, tengok Amru pun macam tak nampak, tunduk itu, tak tegur pun. Tak tegur kepada Abdullah bin Salam. Nak ceritanya, Abdullah bin Salam ni sahabat rapat dengan ayah Amru tu, Uthman bin Affan. Kawan rapat. Zaman, ialah daripada awal Islam sehingga zaman Uthman bin Affan jadi khalifah, Abdullah bin Salam jadi bodyguard. Jadi bodyguard kepada Uthman bin Affan. Abdullah bin Salam ni. Jadi waktu dia tua, anak pada Uthman ni tak tegur-tegur dia pun, kok dia, Assalamualaikum pakcik, Assalamualaikum pakcik, kan? Tak tegur pun. Maka Abdullah bin Salam datang balik pada Amru, bagi tahu, wahai Amru, ada apa kau nak minta dengan aku tak? Itu cara permulaan nak bercakap. Kalau kita ada apa ke? Ataupun apa khabar ke dan sebagainya. Maka fawalladhi ba'atha Muhammadan bil haqqi, Abdullah bin Salam sahabat Nabi dan kawan Uthman bin Affan tadi kata kepada anak Uthman, Amru tu, dia kata, demi Allah yang mengutuskan Muhammad dengan kebenaran, innahu lafi kitabillahi azza wa jalla, sesungguhnya ada dah ayat dalam kitab Allah. Maksud dia kitab Allah di sini bukan dalam Quran, dalam kitab Taurat. Sebab Abdullah bin Salam ni pendeta Yahudi, dia hafal kitab Taurat sebelum dia masuk Islam. Dalam kitab Taurat tu ada yang disebut la taqta' man kana yasilu abaka, jangan kamu memutuskan hubungan silaturahim dengan kawan-kawan mak ayah engkau, khususnya ayah lah. Ni cerita ayah kan. Jangan kau putuskan silaturahim, putuskan hubungan dengan kawan-kawan ayah engkau. Maka kalau kau buat macam tu, buat tak tegur, buat tak kenal, akan terpadam cahaya wajah engkau di hari kiamat nanti. Macam tadi juga, terpadam cahaya wajahmu di hari kiamat. Rasulullah tak kenal kita kalau terpadam wajah. Kan Rasulullah nak kenal kita dengan wajah kita pernah ambil wuduk bercahaya, dua tangan bercahaya, dua kaki bercahaya, kepala rambut kita bercahaya. Tapi kalau macam tu lah kita buat, terpadam cahaya, kita nak duduk kelompok mana tuan-tuan? Kelompok yang tak ada cahaya tadi, munafik dengan kafir, kan? Kelompok orang beriman yang bercahaya terang, wal'iyadzabillah, kan? Allah, ini menakutkan kita. Maka mulai hari ini kita dah mula kena kenai. Kalau mak ayah kata kita masih ada, kita boleh cam lah, oh ayah selalu jumpa siapa, telefon siapa. Janganlah nak korek-korek dalam, kita sekadar tahu yang zahir cukup lah. Tak payah nak korek tengok kawan ayah siapa, duk mesej WhatsApp dengan siapa ni. Tu nak korek rahsia, kan? Nanti jadi bergaduh tu, salah, kan? Jadi kawan-kawan yang kita nampak selalu tegur-tegur dan sebagainya. Tuan Okey, hadis seterusnya bab al-wuddi yutawarath, kasih sayang hubungan mak ayah ni patut jadi warisan. Kita ingat warisan mak ayah kita, harta je lah, tanah dia, kereta dia, duit akaun dia, itu warisan lah. Bukan itu saja yang jadi harta warisan kepada anak-anak. Yang banyak orang lupa warisan mak ayah. Apa dia? Yang pertama, hutang. Hutang mak ayah, selalu anak tak mau mengaku, tak tahu pun. Sebenarnya hutang mak ayah akan turun kepada pewaris. Mak ayah kita hutang dengan orang tu sekian, contoh RM1,000, dia dah meninggal, hutang tu pindah pada anak-anak. Orang wajib datang tuntut dengan anak-anak RM1,000. Jangan kata, dah, awak hutang dengan ayah saya, minta lah dikubur. Dah, tak boleh. Seperti mana harta cash, harta nilai dia tu pindah pada anak-anak, begitu juga hutang pindah juga. Kena ambil tahu juga hal hutang. Yang kedua, hutang ada dua. Tu hutang dengan orang lah. Yang kedua, hutang dengan Allah. Hutang orang kita kena tanya. Biar lama pun, walaupun dah 3 tahun meninggal, baru ada Pak Haji tu datang tuntut hutang tunai. Jangan kata, 3 tahun dah lah, tu dah lupus dah. Habis dah lupus, saya minta. Tak boleh. Sayyidina Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi.
dia dapat wasiat ayah dia. Ayah dia sebelum pergi jihad, Zubair bin Awam, ayah dia Zubair bin Awam, dia nama Abdullah. Zubair pesan, wahai Abdullah, engkau anak sulung, aku ada hutang. Dia listkan hutang dia, hutang dengan kawan tu, hutang orang ni, hutang orang tu, hutang banyak. Dan aku ada tanah banyak, tanah banyak, tanah kebun sana sini sana sini sana. Engkau kalau aku mati, engkau jual kebun semua, bayar hutang aku tadi ni. Wasiat kepada anak sulung. Jadi Abdullah pegang wasiat. Syahidlah Zubair bin Awam, ayah dia syahid, terbunuh dalam satu peperangan. Jadi Abdullah pun pergilah cairkan harta tadi ni, tanah jual. Nak ikutnya, harta tanah tu kalau jual belum cukup duit nak bayar hutang. Contoh katalah hutang tu mungkin contoh ada 1 juta. Tanah jual ada 800,000, 200,000 lagi kurang biasanya, ikut rate tanah tu. Tapi oleh kerana kawan-kawan pada Zubair bin Awam, sahabat Nabi ramai lagi yang tahu Zubair ni banyak hutang, anak dia nak bayar hutang, jual tanah nak bayar hutang, maka dia orang beli dengan harga yang mahal-mahal. Kalau harga 100,000, beli dengan 200,000. Biarlah beli dengan mahal, kerana nak bagi anak dia ni boleh tunai hutang ayah dia. Jadi duit tu berlebih. Tadi hutang 1 juta, jual tanah dapat 1.5 juta. Tolak hutang 1 juta, baki 500,000. Contoh lah ni, angka ni saya sebut je sebagai contoh cerita. Contoh cerita, jangan pula nanti rekod buat buku pula 500 juta. Tak ada 500,000. Itu ni contoh. Baki di tangan Abdullah bin Zubair ni ada 500,000. Contoh. Maka dia beritahu pada adik-adik dia ramai. Dia kata, aku takkan bahagi lagi harta warisan ni 500,000 ni sehingga aku nak cari dulu selama 3 kali Arafah, 3 kali haji, maksud 3 tahun. 3 tahun aku nak cari orang yang masih kok ada hutang dengan ayah. Maksudnya ayah ada hutang dengan dia orang. Dia pergi Arafah setiap tahun. Lepas tu isytihar, ada siapa kenal Zubair bin Awam ayah aku? Kalau ada siapa yang berhutang dengan dia, mai tuntut sekarang. Tahun pertama. Tahun kedua isytihar lagi, tahun ketiga isytihar lagi. Selepas dah tahun ketiga tak ada orang tuntut, maka barulah dia bahagikan duit baki tadi kepada adik-beradik dia yang lain. Tuan, ini maksudnya dia pegang amanah sungguh, cari sungguh-sungguh, isytihar sana sini, cari orang, kok ada orang tahu yang ayah dia berhutang. Jadi itu tanggungjawab si anak, wajib. Kita kenal ni kawan mak dulu, pergi tanya tengok kawan mak kita, kawan ayah kita, kok dia tahu ada mak saya ada hutang apa ada makcik. Kok lah, walaupun tak hutang dengan dia, kok lah dia tahu ada hutang dengan orang lain. Oh tak ada, alhamdulillah tak ada. Ada RM10, bayar RM10 pun. Oh ada lah, dulu dia ambil buah tu tak bayar lagi, contohnya. Bagi, wajib. Hutang walaupun nilai yang kecil. Sampai Nabi tak sanggup sembahyang jenazah kepada orang yang ni berhutang. Jenazah yang berhutang. Satu ketika ada satu jenazah, orang panggil Rasulullah jadi imam. Maka Rasulullah tanya orang sahabat semua, dia ada hutang tak? Ya Rasulullah, dia ada hutang 4 dirham. Dirham ni nilai kecil, tuan-tuan. Dinar, koin daripada emas. Dirham daripada perak. Nilai dia kecil sangat 4 dirham ni. 4 dirham kira-kira dalam paling tinggi pun RM40, RM50 je. 4 dirham. Lebih kurang macam tu lah anggaran saya. Lebih kurang. Tak sampai lebih dari 100. Sikitnya. Jadi dia ada hutang banyak tu je. Maka Rasulullah kata, aku tak nak solat, kamu nak solat, solatkan. Aku tak nak. Nabi nak balik, nak keluar daripada situ. Jadi Miqdad bin Aswad bangun, ya Rasulullah, tolong solat. Aku pindah hutang. Maksud hutang dia langsai, aku ambil. Boleh pindah hutang macam tu. Jadi hutang katalah mak dia pindah pada kita. Hutang adik-beradik kita jadi hutang kita. Nak tuntut kita ni. Jadi pindah hutang. Maka barulah Rasulullah datang jadi imam sembahyang jenazah orang tadi. Begitu juga Nabi sebut, semua dosa orang mati syahid dalam perang semuanya terpadam, kecuali hutang. Bab harta tak terpadam. Selagi tak langsai, selagi tak minta halal, benda tu pahala syahadat syahid tadi takkan Allah bayar pahala dia.
tergantung sehingga dia langsai hutang tu. Tak selesai tu. Dosa lain, dosa mungkin dia mengumpat orang, dosa tah dia fitnah orang ke. Kalau dia mati syahid ikhlas, boleh jadi Allah padam semua. Tapi hutang no. Walaupun RM1, nilai kecil lah, RM10. Jangan buat main hutang ni ya. Jangan kita, Nabi sebut siapa yang berhutang, dengan awal-awal masa hutang tu dia dah niat nak ciluk, nak lari. Tak apa, kita hutang, lepas tu kita lari. Ya, dia bukan tahu pun. Kan? Dia bukan nak tuntut pun, buat tak tahu dah lah. Dah awal ada plan macam tu, cadang macam tu, niat macam tu, maka yang dia ambil itu adalah bara api neraka. Yang dia ambil itu adalah bara api neraka. Masya Allah. Okey, jadi tadi kita sebut yang menjadi warisan, harta tinggalan mak ayah, warisan untuk anak-anak. Hutang piutang, harta hutang-hutang tadi juga diwariskan jadi warisan pada anak-anak. Termasuk kasih sayang mak ayah. Itu adalah warisan mak ayah. Warisan yang pada anak-anak. Masuk apa kasih sayang? Tadilah hadis tadi juga. Mak ayah kita sayang suruh dengan dia. Mak ayah dah tak ada, kita jadi pengganti, kena sambung kasih sayang tu. Sebab tu jangan bergaduh dengan mak tiri, ayah tiri. Kita dah ulang tadi. Adik-beradik tiri. Tak boleh. Kan? Itu pernah jadi orang yang disayangi oleh mak ayah kita. Okey, hadis daripada Abu Bakar bin Hazam, daripada seorang lelaki daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku cukupkan engkau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguhnya kecintaan, kasih sayang itu adalah warisan, macam harta warisan. Harta diwariskan, kasih sayang pun wajib jadi warisan kepada pewaris-pewaris. Kan? Kita sebut tadi ya, harta, hutang, kasih sayang, tu semua jadi warisan kepada pewaris-pewaris bawah mak ayah tu. Innal wudda yutawarath, wajib diwarisi juga kasih sayang tersebut. Sebenarnya hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, absar rajulain faqala li ahadihima ma hadha minka faqala abi, faqala, ni tajuk lain, nyatakan adab kita dengan mak ayah. Adab selain pada kita wajib bakti, wajib hormat, salah satu cara penghormatan kita anak kepada ayah kita, mak kita, jarang orang Melayu buat ni. Ni tengah elok. Ni benda penting. Walaupun kadang-kadang kita rasa ada apa, tak buat macam tu pun kira okey je. Apa dia? Iaitu satu ketika Abu Hurairah ni nampak seorang anak muda dengan seorang orang tua. Maka anak muda tu jalan depan orang tua. Abu Hurairah tanya, anak muda, ni siapa dia orang ni yang belakang kau ni? Oh, dia kata tu ayah aku. Ayah dia jalan belakang, dia pemuda, anaknya duduk depan. Faqala, maka Abu Hurairah tegur dia, engkau lain kali jangan sebut nama ayah engkau dengan nama. Jangan panggil mak ayah engkau dengan nama dia. Contoh ayah dia nama apa? Mat, Muhammad. Pak Jimat. Anak panggil Pak Jimat. Ini celupa orang kata. Tak boleh. Mak dia nama Mina. Mina, ada rumah Mina? Anak panggil mak Mina. Tak boleh. Tak boleh panggil dengan bahasa tu. Nak panggil mak lah, bonda, ayahanda, bonda. Kan? Apalagi bahasa mak, ayah, itulah. Abah, mama semua boleh. Dengan panggilan mesra sikit, bukan dengan nama. Tak boleh. Kecuali kita nak cerita, kita baca cerita apa? Cerita orang sebut Mamat tu panggil ni Mina, kita pun sebut dalam cerita, bukan kita panggil lah, tu lain. Kita tak boleh panggil dengan nama sebenar dia. Wala tamshi amamah, yang kedua, yang pertama tak boleh panggil dengan nama sebenar dia. Yang kedua, jangan jalan depan dia. Itu cara engkau tak menghormati sebenarnya. Kan? Dia dah bertongkat jalan slow, kedek. Kita masuk pintu, buka, dah pintu pula tertutup. Orang tua tu pula nak buka. Kan? Baik. Seperti mana nampak penuh penghormatan kalau bos nak masuk,
Kuli dia buka pintu, driver dia buka pintu kereta, bos duduk. Kita buat mak ayah kita ni lebih hebat daripada bos kita. Lebih hebat daripada raja-raja sultan kita. Hormat macam tu. Buka pintu bagi dia duduk. Dia nak. Dan satu lagi yang ketiga, wala tajlis qablah, jangan kau duduk dulu sebelum dia duduk. Tu tanda kita hormat agung sungguh mak ayah kita. Kan? Seperti mana kata-kata orang saleh, jadilah mak ayah engkau sebagai raja segala raja, nescaya rezeki engkau juga jadi rezeki raja. Allah juga letakkan engkau kedudukan yang tinggi terhormat kerana kau menghormati sungguh mak ayah saya macam tu. Ini jarang kita buat ni, minta ampun pada Allah. Saya pun dulu tak tahu pun, kita lebih kurangnya jalan depan belakang depannya. Kadang kita sampai kita letih, duduk atas sofa dulu, kita letih. Mak ayah tak duduk lagi. Kurang penghormatan kita kepada mereka. Jadi 3 benda Abdullah Sayyidina Abu Hurairah tegur kepada anak muda tadi. Jangan panggil dengan nama, jangan jalan depan dia, biar dia depan. Walaupun dia slow, kita belakang. Masya Allah. Kecuali dia suruh pergi dulu, pergi dulu buka lampu, kita lah dulu, pergi start kereta dulu, kan? Dan jangan duduk sebelum dia kecuali dengan izin dia. Tak pasal dia dulu, dia suruh duduk dulu, kan? Itu penghormatan yang sangat hebat. Kalau kita buat demikian, pasti kita dapat kedudukan yang sangat hebat di sisi Allah Ta'ala. Okay, tuan, kita ambil satu hadis lagi sebelum kita habiskan. Bab hal yukanna abahu. Tadi tak boleh panggil nama ayah, mak, tak boleh panggil dengan nama. Boleh panggil dengan nama panggilan lain tu. Nama sebenar lain, nama panggilan lain. Contoh kita kalau kampung saya, kalau belah Kedah ni selalunya ada Pak Long, Pak Ngah, kan? Pak Teh, itu kan. Itu nama panggilan. Nama dia Osman contohnya. Orang kampung panggil dia Pak Ngah Man. Jadi anak ni boleh guna nama panggilan tu. Pak Ngah. Pak Ngah ada kat rumah. Tu okey, tu tak dikira berdosa. Tak boleh panggil Man tu, tak boleh. Panggil Pak Ngah tak apa. Faham? Tapi orang Arab tak ada tu Pak Ngah, Pak Teh tu. Orang Arab dia ada kunyah. Saya nak kunyah ni macam itulah. Macam kita sebut Pak Long, Pak Ngah tadi ni. Bahasa Arab dia Abu. Abu Hurairah tu kunyah, nama panggilan. Abu Bakar bukan nama sebenar, maikat dia Abu Bakar. Nama apa Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq tu. Abu Bakar tu nama kunyah, nama panggilan, orang panggil dia. Tapi nama sebenarnya Abdul Rahman. Nama sebenarnya Abdul Rahman. Lagi Rasulullah nama Nabi Muhammad lah. Tapi ada kunyah, nak orang panggil. Selalunya orang Yahudi panggil Nabi Muhammad, dia tak panggil Muhammad, dia panggil Abu Qasim. Abu tu nama maknanya bapa, Qasim nama anak Nabi, bapa kepada Qasim, kan? Itu kunyah bahasa Arab. Kalau orang perempuan, contohnya tuan-tuan ni ada anak lelaki kan, siapa yang ada anak lelaki, anak yang paling senior, paling tua, nama dia katalah Muhammad, jadi tuan-tuan ni Abu Muhammad. Mak dia Ummu Muhammad, mak pada Muhammad, kan? Itu kunyah. Tapi kita jarang gunalah kunyah Arab, kita cara Melayu punya. Cara Melayu tadilah Pak Ngah, Mak Ngah, Pak Long, Mak Long, macam itulah, kan? Okey, boleh tak panggil dengan panggilan, nama panggilan tu? Di sini hadisnya. Syahar bin Hausah, dia telah berkata, telah keluar kami bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar Khattab tadi ni. Lalu dia memanggil, lalu berkata Salim, anak kepada Abdullah bin Umar, nama Salim. Salim bin Abdullah bin Umar Khattab. Salim ni cucu. Dia panggil kepada Salim ni, panggil kepada ayahnya Abdullah. Dia panggil, wahai Abu Abdurrahman, bangun ni nak solat dah. Dia sebut wahai Abu Abdurrahman. Itu nama panggilan kepada Abdullah tadi ni. Jadi ayah dia tak larang pun. Berarti hujjah. Kalaulah sahabat ni tak tegur salah, berarti benda tu boleh, benda tu tak salah. Kalau salah, dia orang awal-awal pasti akan tegur, tak boleh kau cakap macam tu. Tapi oleh kerana Abdullah bin Umar tak tegur pun anak dia panggil Abu Abdurrahman, bapa Abdurrahman, kerana itu panggilan, orang semua panggil dia dengan Abu Abdurrahman, nama panggilan, bukan nama sebenar. Nama sebenar tak boleh. Begitu juga
Abdullah anak Sayyidina Umar tadi pun pernah sebut cerita ayah dia, Umar Khattab. Dia cerita, tapi Abu Hafsin, dia tak sebut Umar. Sebab orang panggil pada Umar, panggilannya adalah Abu Hafsin. Jadi kesimpulan daripada dua hadis ni, boleh kita panggil sebut dengan nama panggilan, tapi tak boleh panggil dengan nama sebenar. Itu dikira derhaka, dosa. Contoh kadang-kadang kita semang kawan kita, geram dengan ayah ke apa, tapi Tok Man tu kan, kadang ada orang macam tu, marah dengan ayah dia, pergi cerita ke orang, panggil nama aje. Ini derhaka, walaupun bukan depan dia, belakang lagi dahsyat, tu dosa mengumpat lagi pula kan. Itulah adab-adab kita ketika kita berdepan dengan ibu bapa. Apa dia kita baca tadi, yang pertama tadi, wajib jaga hubungan kasih sayang mak ayah kita, kawan-kawan dia, saudara mara dia dan sebagainya. Dan itu cara berbakti yang paling sempurna kepada mak ayah kita. Lebih khusus mereka dah meninggal dunia. Kena juga ke buat baik pada kawan dia, ayah kita dah tak ada. Ya, itu lebih utama. Kan? Lebih utama. Semasa hidup pun kita kena jaga, dia dah meninggal lagilah kena jaga. Begitu juga kalau kita buat demikian, akan terpadam wajah, cahaya di wajah kita di hari kiamat nanti. Dan hadis tadi, kasih sayang itu juga jadi harta warisan, macam harta warisan yang lain yang diwariskan kepada pewaris kasih sayang tadi. Dan adab yang ditegur oleh Abu Hurairah, jangan sebut, panggil dengan nama sebenar, jangan jalan depan dia, jangan duduk sebelum dia duduk, mak ayah kita. Dan boleh panggil dengan nama panggilan, nama panggilan, seperti panggilan tadi Abu Abdurrahman, Abu Hafsin. Kalau kita Pak Long, Pak Ngah, apa yang saya contohkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Itulah hadis-hadis, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat ilmu untuk kita dan kita praktikkan dalam kehidupan kita, khusus bagi tuan-tuan yang masih ada mak ayah. Maka kenalah berubah daripada mungkin dulu kita tak peduli, sekian-sekian terlibat. Maka kita cuba praktikkan semulia-mulia akhlak dan adab yang ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيه. اللهم بارك لنا في هذا اليوم وبارك لنا في جمعنا هذا وبارك لنا في قراءتنا هذه واجعل حجة لنا لا علينا واجعل شفيعا لنا يوم القيامة يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Kitab ni adab mufrad Imam Bukhari, dan insya-Allah saya lah akan bawa jemaah-jemaah akan menziarahi maqam Imam Bukhari di Samarkand di Uzbekistan pada bulan 12 nanti. Kita akan buat bacaan hadis awal dan akhir dan khatam di sekitar maqam dia itu, masjid kompleks dia, insya-Allah. Kalau ada siapa-siapa yang bercuti waktu tu nak minat untuk pergi ke sana, bolehlah kita bersama, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.